Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Faizal Nasir dalam slot Matematik STEM Menengah Rendah. Mari kita sama-sama mengeksplorasi bentuk geometri. Didik TV KPM. Peninglah kepala. Macam mana ni ya? Kenapa, Ili? Cikgu, saya ada masalah ni. Saya tak tahu macam mana nak balut dengan kotak bungkusan ni sebenarnya. Oh, masalah kecil je, Ili. Ha? Sebenarnya, Okey. kita boleh menggunakan konsep geometri untuk kita buat pembalut hadiah DIY. Oh, betul ke cikgu? Betul. Jom saya tunjukkan. Boleh, tapi sebelum itu kita nak bagi tahu dekat adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Assalamualaikum adik-adik. Inilah dia Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Faizal. Cikgu yang akan mengajar kita subjek matematik berkaitan dengan geometri. Baiklah. Okey, cikgu. Sebelum kita mulakan pembelajaran, saya nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk menjaga SOP, jaga penjarakan fizikal dan sosial, sering sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali kita nak keluar dari rumah. Okey, saya akan sanitize tangan saya dulu. Okey. Lepas tu giliran cikgu ya. Okey. Okey, silakan cikgu. Baiklah. Okey, cikgu, selain daripada kita berdua, kita juga ada murid-murid yang comel dalam talian. Ya, betul ya. Bersama kita ialah murid-murid dari SMK Hamid Han Tapa. Ya. Okey. Okey, tapi sebelum kita berkenalan dengan murid-murid kita ni, kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Boleh. Okey, tapi sebelum itu juga kita nak bacakan ucapan Hari Guru sempena dengan Hari Guru yang kita sedang sambut sekarang ini. Selamat Hari Guru, cikgu. Terima kasih banyak, Ili. Baiklah. Okey, ini adalah kad Hari Guru yang saya terima daripada murid-murid seluruh Malaysia. Jadi kita pilih yang ni. Oh, cantik. Ini dia sempena dengan kempen kita #Terima kasih Cikgu warna pink ala-ala baju saya hari inilah cikgu. Matching. Matching. Baik, ini adalah pemberian daripada kita buka kat dalam dia. Sabar dulu. Jeng. Wow, dia ada 3D tau. Ada hiasan-hiasan lagi. Oh, terbalik. Macam ni. Baik, ini adalah daripada adik Dani Ryan bin Suhaimi, darjah 3 efektif daripada Sekolah Kebangsaan Padang Temu Melaka. Wow, Terima kasih adik cantik, comel. Cantik sekali. Betul, cantik dan sangat kreatif. Okey, ini dia kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Boleh, Li. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom kita tengok siapa bodyguard atau askar-askar comel cikgu ni. Yang berada dalam talian nak belajar sama-sama dengan kita. Okey, kita mulakan dengan murid-murid kelas daripada 2 Harmoni ya. Okey. Sila Fasha perkenalkan diri. Siapa? Ini dia. Okey, Fasha perkenalkan diri. Assalamualaikum dan hai. Saya Fasha Sofia dari SMK Hamid Han dari kelas 2 Harmoni. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya dipersilakan Priya. Selamat sejahtera Cikgu Faizal dan Kak Eli. Nama saya Priya Shakti, anak perempuan Doresami. Boleh panggil saya Priya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya sila perkenalkan diri Zitim. Selamat sejahtera Cikgu Faizal dan Kak Eli. Nama saya Lim Zitim, boleh panggil saya Zitim. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okey. Okey, seterusnya dipersilakan Syafinas. Perkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Syafinas binti Muhammad Razali. Boleh panggil saya Syafinas. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya. Dan seterusnya Yoga. Sila perkenalkan diri, Yoga. Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Yoga Ganesh Balu. Boleh panggil saya Yoga. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya yang terakhir. Rasanya ada tertinggal lagi seorang. Okey, dan terakhir. Teva. Okey, sila perkenalkan Teva.
Selamat sejahtera Cikgu Faizal dan Kak Ellie. Nama saya Diwadarshini Gopalakrishnan. Boleh panggil saya Teva. Terima kasih. Terima kasih. Ini semua umur berapa Cikgu? Yang ni semua umur dia 14 tahun. Tingkatan 2. Tingkatan 2 lah. Wow, comel-comel semua berbaju biru ni. Memang betul-betul bodyguard cikgu ni. Pengawas. Yang baju biru ni pengawas. Pengawas. Okey, cikgu. Tadi cikgu cakap nak tunjukkan saya sesuatu tentang kita nak buat pembungkusan berkaitan dengan subjek matematik geometri. Ya. Okey, jom saya tunjukkan ya, Eli. Okey, sebenarnya saya pun ada hadiah nak diberi kepada kawan saya. Okey. Jadi kita akan memerlukan bahan-bahan untuk membalut hadiah DIY. Okey. Kita perlukan kertas. Okey, kita perlukan gunting dan juga kita perlukan pembaris. Okey, Eli mungkin boleh ikut sama dengan saya? Boleh. Okey, kita akan rujuk kepada mula-mula kita kena pasti ini sebenarnya objek kubus ya. Kubus. Kubus ni sebenarnya ada 6 permukaan. Okey. Jadi kita akan tekap pada kertas ni. Okey, kita tekap kertas ni mengikut 6 permukaan tu. Okey, semualah. Semua. Setiap satu ke? Setiap satu. Okey, jadi kita perlu gariskan di atas kertas tu guna pensil tu. Okey, pastikan betul-betul lurus ya. Boleh Ili? Boleh, saya cuba. Okey. Sebab dia memang dah lurus. Jadi kita ikut je lah bentuk dia. Betul Lily ya. Okay. Dia dah memang dah lurus. Jadi kita hanya perlu ikut kotak tu. Oh, macam tu. Kan, simple je kan. Sebenarnya kita banyak aktiviti harian kita melibatkan geometri. Cuma kita sedar tak sedar saja. Okey. Jadi dalam kes ini, katakanlah Eli macam hari ni yang masalah, jangan risau kita boleh guna aplikasi konsep geometri untuk buat pembalut hadiah DIY. Tak payah nak pergi kedai, pening-pening. Selesa kan? Saya punya macam saya ingat sikit cikgu. Tak apa ke? Tak apa, sebab ini adalah roughly saja. Kita secara kasar saja. Pembalut untuk mengelakkan hadiah kita tu kotor. Okey, selalunya ada bekas-bekas bungkusan yang lebih besar. Kita perlu balut dia, kita perlu wrap dia. Jadi kita hanya letak je atas kertas dan kita tekap. Dia akan jadi macam ni. Macam mana saya buat tadi tak? Lupa dah. Macam ni. Okey, jadi kan dia bentuk T ni. Okey. Yang berada dekat rumah boleh juga kalau ada kertas, ada gunting, boleh join sama-sama untuk melukis kubus ya. Ini adalah kubus, dalam bahasa Inggerisnya cuboid Cuboid. Cube. Cube. Cube itulah sebenarnya. Ni kubus. Okey. Saya dah siap. Dah siap. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita perlu gunting. Okey. Kita gunting setiap penjuru tepi luar ni lah kan? Betul. Baik, sementara cikgu dan Kak Ellie menggunting orang kata ni apa panggil lakaran kasar kubus ini. Betul. Kita berhenti rehat seketika cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan hasil guntingan yang dah siap dalam Teroka di Didik TV KPM. Watch me grow. You teach me right from wrong. Inspire me to be strong. You care in every way. In my heart, you will always stay in this moment. Let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way when I'm lost beside me. Stay in this moment. Let me say you turn my little into great. There's no fear, my dreams away. Tahukah anda? Menara Tun Mustapha yang berbentuk silinder merupakan satu daripada mercu tanda kebanggaan rakyat Sabah. Terleka pula Kak Ellie tengok
bentuk bungkusan Kak Ellie yang hampir siap ni. Inilah dia, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Faizal. Inilah yang kita akan teroka hari ni, Kak Cikgu. Betul. Apa namanya tadi? Ini namanya kubus. Kubus. Ini adalah lakaran kasar atau lakaran awal kubus yang Cikgu dan juga Kak Ellie siapkan. Betul. Tapi kita nak tengok hasil daripada murid-murid juga. Okey. Boleh tak kita tengok murid-murid cikgu? Syafinas, tunjukkan awak punya lakaran kubus tu pada kelas. Wah. Okey. Ui, dia siap ada sayap-sayap tepi dia lah. Supaya senang dia gam nanti. Saya tak ada pun. Okey, terima kasih Syafinas. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita panggil pula Teva. Teva, boleh tak tunjukkan pada kamu punya hasil daripada guntingan tu? Teva punya hasil guntingan dah siap ke? Belum siap, tengah gunting. Tengah gunting. Okey, tak apa. kita pergi yang lain dulu, Cikgu. Okey, kita pergi kepada Limzi Tim. Limzi Tim boleh tunjuk tak lakaran kubus kamu tu? Wow, cantik ya. Memang macam tepat sekali saya kata. Okey, yang ketiga lah, kita pilih lagi seorang. Yang seorang lagi ya. Kita boleh panggil tak Priya. Priya boleh tunjuk tak lakaran geometri tu? Okey, pun sama juga, ada lebih dia. Okey, saya tak ada, Cikgu. Tak apa, tak ada masalah sebab kita nak bungkus untuk dia mengelak di kotor je. Baiklah. Okey, baik. Sekarang kita nak kena buat apa, Cikgu? Okey, seterusnya kita proses dalam membalut. Okey, kita perlukan selotip dispenser ni untuk kita mudahkan kerja kita ya. Okey. Kita selotip je permukaan ya. Untuk pengetahuan semua ya, banyak lagi objek-objek lain ya, geometri ini sebenarnya. Kita ada sfera, kita ada piramid, kita ada silinder. Cuma kita tak sedar dalam kehidupan harian kita ya. Okey. Alright. Jadi kita balut. Saya punya balutan ni sedikit kecil lah tapi tak apa sebab banyak kotak-kotak yang kita buat tu kotak yang cantik, kita sayanglah nak kotorkan dia. Jadi katakanlah kita pindah rumah kan, kita nak balut dia supaya dalam lori tu tak kotor kan. Jadi kita boleh balut dia. Inilah salah satu caranya. Betul. Baik, okey. Lepas tu, Cikgu, lepas kita dah balutkan dia ni. Okey, kita balutkan semua permukaan itu. Okey, maka jadilah satu bungkusan hantaran dia atau untuk kita hantar kepada pos, kepada kawan-kawan kita DIY. Macam ni je lah. Macam tu saja. Okey, baiklah. Okey, kemudian seterusnya apa kita nak teroka, Cikgu? Okey, seterusnya kita akan menerbitkan rumus untuk luas permukaan kubus ni pula. Tapi sebelum tu kita nak tengok ya, anak murid semua apa yang dia jumpa di rumah dia orang. Bentuk-bentuk objek geometri yang lain. Okey, mari. Siapa yang jumpa objek boleh angkat tangan? Okey, saya Cikgu pilih. Saya pilih ya. Okay. Saya panggil Limzi Tim, boleh tunjukkan tak kepada kita semua 3 objek yang kamu jumpa di rumah selain daripada kubus? Boleh tunjuk tak? Silinder. Yang ni botol gum. Okey. Botol gum. Lepas tu, yang penajam, pensel. Ni prisma. Prisma. Okey. Lagi yang kalkulator yang biasa nampak tu, cuboid. Cuboid. Macam ni lah. Ya. Ini kubus. Kubus. Beza cuboid dengan kubus ialah kubus dia segi empat dia sama. Saiz dia. Jadi cuboid ni dia panjang lagi, lebar dia. Okey. Seterusnya boleh saya panggil Yoga. Yoga boleh tunjukkan tak 3 objek yang kamu jumpa di rumah selain pada kubus? Cikgu. Yang ni bola. Sphere. Sfera Sfera. Okey. Seterusnya? Yang ni botol air, silinder. Dan yang ketiga? Kotak. Ini cuboid. Okey, kita pergi pada Syafinas. Boleh? Okey, boleh. Okey, Syafinas tolong tunjukkan 3 objek yang kamu jumpa di rumah Objek bentuk-bentuk geometri. Ni kotak bentuk kuboid.
bola mainan, sfera dan liquid silinder. Okey. Wanita memang sinonim dengan lipstick. Betul, wanita dengan lipstick ya. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita panggil pula boleh saya panggil Sofia? Fasha Sofia, boleh tak tunjukkan kepada cikgu objek yang kamu jumpa di rumah? Boleh cikgu. Yang ni gam, silinder. Gam juga Murid kan? Murid kan? Okey, lagi seterusnya? Yang ni kalkulator. Kalkulator juga. Tak nampak mana kalkulatornya? Tunjuk kat kamera. Okey. Alright. Seterusnya. Dan terakhir? Kotak. Okey, Kubus. kotak. Yang ni kubus ni saya. Tengok tinggi sikit. Okey. Jadi itulah objek-objek yang kita boleh temui di rumah yang kita tak perasan apa nama dia sebenarnya. Okey, baiklah. Itu adalah bentuk-bentuk Geometri yang lain. yang ada di sekeliling kita lah. Betul, sebenarnya. Lily. Baik, okey. Sekarang ni kita nak terukar apa pula cikgu? Baik, seterusnya kita akan kaitkan dengan matematik kita, iaitu kita akan mengira luas permukaan bagi formula untuk meluas permukaan kubus. Okey. Seterusnya apa yang kita perlu buat Ili, kita cuba unwrap balik. Kita buka balik pembalut tu. Satu kerja pula kan. Tapi tak apalah, kita buka balik Ili, ambil gunting tu. Okey, pelan-pelan supaya hadiah tak goyak. Okey, pembalut tak goyak. Pembalut tak goyak. Kita bukakan unwrap tu. Okey. Ili ingat tak apa rumus untuk mengira luas permukaan? Uish. Ingat tak? Cuba cikgu bagi clue sikit. Saya cuba recall. Okey, untuk segi empat, kita perlu darabkan kiri dan bawah ni. Ini darab ini. Apa nama dia? Panjang, darat, lebar. Betul. Pandai Ili ya. Bukan pandai saya. Producer yang bagi tahu. Okey. Jadi formula untuk mengira segi empat ialah panjang, darat, lebar. Okey. Jadi boleh tak kita uji murid-murid kita? Boleh cikgu, silakan. Okey, saya nak panggil Z-Team. Okey Z-Team, boleh tak bagi tahu cikgu? Okey, dekat sini saiz dia sama ke berbeza? Saiz untuk panjang dan juga lebar dia. Sama. Sama kan? Okey, jadi sebabkan boleh tak kita pergi tengok whiteboard? Boleh, silakan cikgu. Okey, sila. Baik, dekat whiteboard ni, yang ini adalah bungkusan yang kita telah besarkan. Okey. Baik, untuk kita mengira luas permukaan tu, kita perlu darab panjang, darab lebar. Okey. Oleh kerana Ili, dia punya saiz dia sama, kita boleh ambil apa sebarang huruf saja. Saya ambil huruf X lah. Okey. Okey, X sini dan X sini. Okey. Sebabkan panjang dan lebar sama. X darab X, apa Ili? 2X. Bukan, itu tambah. Tapi X kuasa 2. Okey. Jadi oleh kerana X kuasa 2, maka semua ni pun X kuasa 2. Alright. Jadi boleh tak kita panggil murid untuk mengira berapa jumlah X kuasa 2 ni? Boleh. Okey, cikgu nak siapa? Okey, boleh kita panggil Priya. Cikgu, jawapan ialah 6 kuasa 2. 6X kuasa 2. Ya, 6X kuasa 2. Tepat sekali ya. 6X kuasa 2. Okey, jadi saya akan tunjukkan jawapan dia. Okey. Inilah jawapan ataupun rumus untuk kita mengira luas permukaan. Okey, itu kalau kubus lah. Kubus ya. Sebab dia sama. Ya, sebenarnya kenapa kita kena tahu ni? Sebab arkitek dan jurutera secara asasnya dia orang kena tahu luas permukaan plan untuk rumah. Okey. Jadi inilah asas dia. Ini asas dia dan kemudian dia akan dikembangkan lagi untuk lebih terperinci lah. Betul Lily. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu? Okey, untuk seterusnya kita akan membina bentuk geometri. Okey. Geometri. Okey, kita akan gunakan plastisin dan juga stick. Okey. Strut yang seterusnya. Slide seterusnya. Tapi sebelum itu saya mungkin nak cikgu tanya kepada murid-murid terhadap apa yang mereka faham tentang pengiraan permukaan yang kita belajar pada hari ini. Okey. Baik, kita tanya kepada Syafinas. Baik Syafinas, boleh tak kamu bagi tahu cikgu apa yang kamu boleh
faham tentang kubus ni? Sifat-sifat dia. Kubus ada 6 permukaan. Okey, betul. Dan Macam mana sisi dia? Sisi dia sama panjang ke berbeza? sisi dia sama panjang. Okey. Sisi dia sama panjang. Baiklah, okey, kita nampak sekarang murid-murid memang dah faham tentang permukaan terutamanya pengiraan geometri ini. Jadi kita nak rehat sekejap, cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih terperinci dan lebih menarik. So jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Okey. Kami Wakil Pelajar Kolej Matrikulasi Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di seluruh Malaysia. Terima kasih di atas segala didikan dan nasihat yang telah diberikan kepada kami. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Check it out. Tahukah anda? Kajian geometri direvolusi oleh Euclid yang mendapat gelaran sebagai bapa geometri. Perkataan geometri berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu geo yang bermaksud bumi dan metria yang bermaksud ukuran. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Faizal. Hari ini kita akan belajar subjek matematik berkaitan dengan geometri. Kenapa matematik ada pakai sarung tangan plastik ni, cikgu? Kita untuk aktiviti seterusnya ni, kita akan menggunakan plastisin. Jadi plastisin ni berminyak. Jadi saya tak nak tangan kita berminyak, kita guna plastik. Sarung tangan. Sarung tangan, ya betul. Baiklah, jadi apa yang kita akan teroka dengan kita punya plastisin ni? Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan membina objek-objek geometris yang lain selain pada kubus yang tadi tu. Okey. Jadi dan kita akan mengenal pasti sifat-sifat dan ciri-ciri untuk objek geometri itu. Okey. Okey, boleh kita tunjukkan? Boleh, cikgu. Okey, sementara tu saya nak minta murid-murid di rumah untuk buat sama-sama. Lepas ni saya akan panggil anak murid saya untuk tunjukkan hasil projek akhir mereka. Okey, jom kita buat. Okey, mula-mula kita perlu membina piramid. Piramid ni apa, cikgu? Okey, piramid tu seperti yang kita tengok dekat depan ni. Dia lebih macam ni lah. Ini prisma. Tapi piramid tu adalah kalau kita tengok kat board depan ni, dia adalah satu bangunan lah. Untuk yang di Arab, di Mesir kita piramid kan? Okey. Okey. Jadi kita akan mula membuat. Mula-mula kita gulung ni, lihat. Kita perlu bahagikan plastisin ni kepada 5 bola. 5 gumpalan. 5 gumpalan. Saya dah lama tak main plastisin. Dulu kecil-kecil selalu main plastisin. Kan? Selalu kita main masa kecil lah. Dia tadika kan? Kita buat macam buat kumpul ekor. Keras betul. Keras sebab dia ekor ni kan? Lepas tu kita bahagikan 6. Okey, dalam anggaran lah 6 Satu. Okey, kita buat dalam bentuk bola. 1, 2. Agak besar sikit pun tak apa. Untuk kita nak stickkan antara lidi-lidi tu tadi. Okey, 3 dan juga 4, 5. 1, 2, 3. Betul. 4, 5. Okey. Okey, kemudian kita gumpalkan macam bola ni. Okey. Gumpalkan macam bola. Tadi kita guling macam kumpul ekor. Kali ni kita gumpal pula macam nak buat kuih. Okey, macam nak buat kuih biskut makmur. Betul. Atau kuih Arab. Sebut biskut makmur saya pun dah lapar. Yelah, cikgu. Raya kita kan musim raya lagi ni. Betul, Lily. Okey. Jadi kita buatlah 5 gumpalan ni. Okey, 5 gumpalan. Buat cantik-cantik. Lepas kita buat gumpalan, kita akan buat apa, cikgu? Okey, seterusnya kita akan santumkan gumpalan plastisin ni dengan lidi itu tadi. Okey. 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 Jadi kita cucukkan plastisin tu dengan lidi. Okey.
Kalau besar tu dia lagi kuat lah. Okey. Dia tak sama saiz tak apa ke cikgu? Tak apa. Tak sama saiz tak apa. Tapi make sure dia besar sikit lah. Sebab dia nak mengikat kedua lidi tu tadi. Okey. Oh, Ili macam pengalaman ni. Biasa buat kuih raya. Oh, okey. Alright. Okay. Jadi kita cantumkan tapak dia dulu. Okey. Mana kata kalau kita buat, dia akan jadi macam ni dulu. Yang ini tapak segi empat dia. Tapak untuk piramid tadi itulah. Kemudian kita akan buat puncak dia. Puncak dia adalah atas dia sekali. Satu saja plasticine. Okey. Kenapa Ili? Terkeluar. Oh, terkeluar. Tak apa. Plasticine kan fleksibel. Okey. Lepas tu? Okey, kita cantumkan puncak tu dengan tapak dia tadi. Untuk ini adalah arkitek perlukan imajinasi untuk membina bangunan-bangunan yang canggih dan sophisticated. Jadi mereka bentuk model. Jadi ini diperlukan untuk arkitek untuk mereka model. Jadi akhir sekali jadilah satu piramid yang ada 5 plasticine tadi. Oh. Oh, okey. Cikgu, saya punya lambat sikit, saya terkekial sikit. Tak apa. Kerja seni ni memang kerja yang perlukan makan masa lah. Cikgu, murid-murid ada buat tak? Ada. Saya dah minta dia orang buat. Okey. Boleh kita tengok tak hasil murid dulu? Mungkin siapa cikgu pilih, siapa yang... Okey. Boleh saya minta Z-Team, boleh tak tunjukkan piramid kamu? Dah siap belum? Okey. Tada! Dah siap pun Ili punya piramid. Okey, sebelum tu tengok Z-Team. Z-Team, tunjuk Z-Team punya. Okey, tunjuk Z-Team punya piramid. Ya, tepat sekali. Cantiknya. Okey, itu Z-Team punya. Seterusnya kita tengok. Fasha, Ili pilih. Mana? Yoga. Yoga. Okey, yoga boleh tunjukkan kamu punya projek hasil akhir. Wow. Macam tu je. Angkat tinggi sikit yoga. Angkat tinggi sikit. Dia tunjuk ujung-ujung je. Nampak. Mana kamu punya tadi? Tak nampak pun? Boleh tak? Tunjukkan kat kamera. Angkat tinggi sikit. Itu dia. Okey, terima kasih. Dan yang last kita nak tengok daripada siapa? Syafinas. Syafinas, boleh? Okey, Syafinas, boleh tak tunjukkan projek kamu? Tunjukkan di skrin. Okey. Mananya Syafinas punya? Jangan dia guna lipstick untuk lukiskan piramid. Okey. Cantik. Aktiviti ni tujuan dia kita nak kena pasti sifat-sifat dia. Boleh tak kita tengok Sebenarnya setiap lidi ni mewakili tepi dia. Mewakili tepi dia. Bilangan tepi dia. Dan juga setiap plasticine ni mewakili bilangan sudut. Jadi boleh tak kita panggil murid untuk bagi tahu berapa bilangan sudut untuk piramid dan berapa bilangan tepi untuk piramid ni. Boleh kita panggil Syafinas? Syafinas, boleh tak tolong cikgu kita lekatkan jadual ciri-ciri sifat geometri. Boleh kita pergi tengok ke jadual tu? Boleh cikgu, silakan. Okey, tumpang lalu. Alright. Okey, seperti di dalam jadual ni, piramid ini, kita perlu kira dia punya sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Okey. Berapa bilangan permukaan rata? Maksudnya permukaan rata untuk setiap piramid tu. Okey, Syafinas? Syafinas, buka mic sayang. Okey, berapa bilangan permukaan rata untuk piramid? Mana? Suara Syafinas tak dengar lah. Kita tak apa. 5 permukaan. 5 permukaan. Betul ya? 5 permukaan. Jadi seterusnya kita tengok dia punya bilangan permukaan melengkung. Kali ini kita panggil murid lain pula. Lim Z-Team. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu, untuk piramid berapa bilangan permukaan melengkung? Tiada. Tiada Ili nak tahu tak? Permukaan melengkung ni sebenarnya untuk silinder, sfera, bola. Bulat lah. Ya, bulat lah. Okey, jadi dia tiada, kita dashkan saja. Seterusnya bilangan bucu. Boleh teva? Kita panggil teva. Bilangan bucu 5. 5. Okey, 5 bilangan bucu. Betul, Azizim?
bilangan bucu tu yang kita guna plastisin tu lah. Okey. Okey, dan seterusnya akhir sekali lah bilangan tepi. Boleh tak Ili pilih? Salah seorang. Fasha Sofia. Bilangan tepi dia ada 8. Ada 8, okey? Betul ke 8? 8 tu mewakili lidi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Okey, jadi 8. Alright. Jadi itulah sifat atau ciri-ciri bentuk geometri 3 dimensi untuk piramid. Baik. Alah, tu buka dah piramid ni. Kembali ke tempat asal. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita akan cuba buat objek lain pula. Kali ini objek yang lebih agak biasa kita jumpa. Iaitu kubus. Okey. Kubus dia macam kotak hadiah tadi tu lah. Okey. Cuba kita buat bentuk dia macam kotak. Maknanya kita perlu tambahkan lagi bilangan lidi. Oh, bukan plastisin. Plastisin pun kita kena tambah. Ili ambil ni. Okey. Okey. Untuk kubus dia ada berapa sudut Ili? Kubus. Berapa dia punya sudut tajam dia? Ingat tak hadiah? Sudut tajam? Yeah. Bucu dia lah? Betul. 2, 4, 6, 8. Betul, 8. Betul. Okay. Bijak Ili ni. Maknanya pandai matematik ni. Kira je. Betul ya. Kita kira je ujung kotak tu ya. Okay. Jadi kita perlu tambahkan berapa Ili? Kita perlu sekarang ni dah ada 5. Okey. Ya betul. So tambah 3 lah. Tambah 3 lagi kuih makmur. Kuih makmur kita. Kita gumpal-gumpalkan dia buat macam berbola. 2, 3. Besar sikit pun tak apa Ili. Oh, okey. Saya suka yang comel-comel. Kecil-kecil. Okey. Okey, kemudian kita perlu tambah juga bilangan lidi ataupun bilangan tepi ni lagi 3 Okey. Ini macam buat rumah jugalah Ili kalau kita kalau seorang engineer dia akan membuat beam, bumbung dan sebagainya. Jadi geometri untuk kubus ni dia akan memastikan ada bucu-bucu yang dicantumkan dengan konkrit itulah. Tapi kan cikgu, kalau arkitek, diorang takkanlah guna tanah liat ni kan cikgu kan? Selalunya arkitek dia just draw je lah. Sebab dia dah expert kan. Dia dah guna 3D juga kan? Betul, dia guna AutoCAD dan sebagainya lah. Jadi ini asas sebelum dia mahir gunakan perisian tu lah. Pembelajaran awal mereka. Jadi ini adalah konsep yang dia gunakan dalam mereka bentuk bangunan. Jadi adik-adik kat rumah kalau nak jadi engineer, nak jadi arkitek, jadi kena belajar daripada asasnya. Ya, asas geometri. Baik. Dah siap Ili? Sikit lagi. Alright. Saya kalau buat benda-benda ni saya memang kusyuk sikit je. Craft tangan kan? Okey, dah siap. Okey. Jadi boleh Kak kita tengok juga hasil ini adalah kubus. Okey. Untuk bangunan barang bangunan dia punya asas dia adalah kubus. Jadi boleh tak tengok Ili punya tunjuk kat kamera. Tak ada asing. Dia tak stable kan sebab plastisin tu. Okey, jadi boleh tak kita panggil anak murid kita untuk lengkapkan jadual ciri-ciri untuk kubus pula. Okey, saya rasa saya nak tengok Teba punya. Teba dah siap ke? Okey, saya pergi ke sana. Saya ingat sini sikit. Aduh. Teba, boleh? Sekejap. Teba sekejap. Okey, tak apa. Sementara itu cikgu, kalau kita tengok daripada sini, ni kira macam sisi 3D jugalah kalau begini kan sebenarnya cikgu. Betul. Dia ada 2D, ada 3D. Beza dia 3D ni macam real. Kita nampak hidup lah. Hidup lah. Kalau yang 2D punya nampak macam kertas. Dia tak muncul kat depan. Okey. Tak apa. Kita tengok yang lain siapa yang dah siap. Yoga macam dah siap je tu. Relax je tu. Yoga je tengok Yoga punya hasil. Itu dia. Sekejap, cikgu. Sekejap. Belum siap. Memang ambil masa. Saya rasa kubus ni macam lagi susah daripada piramid tadi. Sebab dia lebih banyak tepi, lebih banyak sudut, lagi lama ambil masa untuk bina. Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan terus. Teba dah siap, Teba dah siap. Mari kita tengok. Itu dia. Dia pun seingat macam saya juga. Boleh saya tanya Teba tak ciri-ciri dia? Okey Teba.
berapa bilangan permukaan rata untuk kubus? Buka mic sayang. 6. 6. Okey. Betul? Betul tak Ili? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Betul ya. Masa sama dengan macam hadiah tadi. 6. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya bilangan permukaan melengkung. Ada tak kubus ni bilangan permukaan melengkung? Tak ada. Tak ada. Okey. Seterusnya macam mana pula bilangan bucu untuk kubus? 8. 8. Betul ke Ili? Bilangan? Bilangan bucu untuk kubus. Betul. Ada 8 ya, plastistin tu. Plastistin itulah. Dan akhir sekali bilangan tepi untuk kubus. 8. 8 juga ya? Oh, pandai-pandai dia orang ni. Betul ke 8 cikgu? Cuba Ili cek. 1, Betul tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11, 12. Bukan? 12? Ni bukan? Ni tak? Jadi ada salah kat situ kan? Sebenarnya ada 12. Saya saja je nak tengok ya. Macam mana murid-murid. Jadi jawapan sebenarnya ialah 12. Nampak tak beza dia kubus dengan piramid? Sebab kita tambah bilangan tepi tadi. Okey. Jadi dia tambah 3, tambah 4 kan? Jadi dia akan jadi 12. Semakin meningkatlah. Betul. Baiklah, okey. Sementara kita nak penuhkan lagi kita punya jadual ni, kita nak rehat sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih menarik di dalam Teroka Didik TV KPM. Okey. Tahukah anda? Pengetahuan dan kemahiran mengenal pasti sifat geometri membantu arkitek dan jurutera untuk mereka bentuk dan melukis pelan sesebuah bangunan. Kembali di Teroka Didik TV KPL bersama Kak Eli dan juga Cikgu Faizal. Okey cikgu, kalau tadi kita belajar tentang ciri-ciri bentuk geometri 3 dimensi. So ada satu lagi bentuk kita belum kenal pasti. Betul. Mungkin cikgu boleh tolong habiskan dulu? Okey, saya pergi sana. Boleh cikgu, Alright. silakan. Untuk yang terakhir ni, prisma ya. Mungkin kita boleh panggil murid lah untuk kenal pasti berapa bilangan. Oh, terima kasih Eli. Okey. Okey, berapa bilangan permukaan rata ya. Prisma ni selalunya bumbung rumah ya. Contohnya kat sini lah bumbung rumah. Jadi Ili boleh panggil tak seorang murid daripada 6 orang tu? Boleh, saya nak panggil Fasha lah. Okey Fasha. Alright Fasha. Okey Fasha, boleh tak bagi tahu cikgu untuk prisma? Okey, untuk prisma berapa bilangan permukaan rata untuk prisma? Bilangan permukaan rata dia ada 5. Okey, ada 5 ya. Betul ya, ada 5. Kalau kita tengok kiri, kanan, depan, belakang dan bawah. Okey. Jadi 5. Okey, seterusnya kita panggil murid lain pula. Atau cikgu mungkin boleh murid yang sama kita habiskan terus. Alright, Fasha Sofia. Untuk prisma, okey, berapa bilangan permukaan melengkung dia? Bilangan dia tiada. Tiada eh? Oh, tiada. Okey. Dan untuk seterusnya bilangan bucu. Untuk prisma ni berapa bilangan bucu dia? ada 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Dan akhir sekali bilangan tepi untuk prisma ya. Berapa bilangan tepi untuk prisma ni? 9. 9 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Betul ke 9 cikgu? Itulah. Betul ke 9 Fasha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita pergi ke whiteboard. Kita semak ya. Untuk prisma, tapak dia adalah segi 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Dan okey. Okey, 3, 4. Okey. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Tepat ya? Okey. Mesti Sofia macam, betul ke ni? Betul ke ni? Kan? Okey, baik. Ini adalah ketiga-tiga bentuk geometri yang kita kenal dan belajar hari ini. Seterusnya apa yang kita akan lakukan, cikgu?
Alright, untuk seterusnya kita akan menguji ya kefahaman murid untuk objek kuboid pula. Kita buat quiz. Okey, wow. Okey. Quiz. Saya tunjukkan dekat sini quiz dia. Okey, ini kuis yang menarik ni. Ah. Saya pun, Kak Ellie pun nak sama-sama belajar juga dengan adik-adik dekat rumah. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan tentang kuis ni? Okey, kuis ni kita akan terbitkan rumus luas permukaan untuk kuboid pula. Tadi kita buat yang hadiah tu kubus. Okey. Jadi untuk kuis ni kita tengok murid dapat aplikasi tak konsep tu untuk yang objek lain pula. Okey. Okey, boleh tak kita murid-murid kira terbitkan rumus untuk kuboid. Okey, apa boleh tak kita panggil seorang murid? Cikgu pilih siapa? Okey, kita panggil Priya. Yes. Senyum dia. Okey, Priya, boleh tak bagi tahu cikgu? Boleh tak tunjuk kat skrin ke kamu punya rumus untuk kuboid? Dia tengah Dia tengah mengira. fikir jap. Okey, dapat jawapan Priya? Ya. Ya. Okay. Ya. Apa tu? Oh, itu bukan, itu kubus. Ini kuboid sayang. Kuboid. Kuboid yang bentuk kat bawah dia. Ataupun kamu, ini buku kerja dia. Mungkin Ataupun dia boleh terangkan. Priya sebut saja rumus tu. Biar cikgu tulis. Panjang darab lebar. So 4 darab yang saya pilih huruf LP. Okey. So 4 darab LP tambah 2 darab PL. Okey, 2 darab. Saya dapat 4 LP tambah 2 PL. Okey. Okey, jom kita semak jawapan ya. Betul ke cikgu? Okey, boleh tak Priya ulang balik tadi? Kita tunjuk. Okey. 4. Tadi yang 4 LP tambah 2 PL. 4 LP tambah 2 PL. Alright. 4 LP tambah 2 PL. Betul ya. Wow. Pandai. Okey. Jadi murid dah nampak ya bahawa untuk mengira luas permukaan mesti panjang darab lebar. Okey. Tapi kali ini yang berbeza dengan kubus ialah kuboid ini dia punya lebar dia lebih lebar. Dia tak sama saiz. Sebab itu dia LP. L darab P. L darab P, L darab P. Jadi dekat sini L darab P ada 4, manakala P kuasa 2 ada 2. Jadi itulah rumus untuk kuboid. Okey. Oh, itu berbeza sikit lah sebab kuboid, macam cikgu bagi tahu dekat saya tadi, saiznya tidak sama seperti dengan kubus. Betul, Ili. Jadi dia perlu perbezaan dari situlah. Baik. Okey, itu adalah kuis kita. Okey, seterusnya apa yang kita akan lakukan ni sekarang, cikgu? Okey, seterusnya kita akan merumuskan apa yang kita dah belajar hari ini. Baik, cikgu boleh pilih salah seorang pelajar untuk merumuskan tentang pembelajaran kita hari ini. Apa kata kita pilih pelajar lelaki lah, cikgu ya? Okey, kita panggil Yoga. Yoga lah. Okey. Okay. Yoga, boleh tak kamu rumuskan apa yang telah kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar kubus, kuboid, lepas tu barang-barang yang ada di rumah. Lepas tu macam mana nak kira luas dan lebar. Alright. Okey. Okey, boleh tak kita panggil seorang lagi? Boleh cikgu, boleh. Okey, kita panggil Syafinas ya. Syafinas, boleh tak bagi tahu apa yang kamu telah pelajari untuk hari ini ya? Boleh tak kamu rumuskan? Hilang dah Syafinas tu. Syafinas cikgu pilih pelajar lain mungkin boleh. Okey, kita panggil Teva. Zitim. Okey, Lin Zitim, boleh tak kamu rumuskan apa yang kita belajar hari ini? Hari ini kita dah belajar tentang sifat-sifat geometri, 3 dimensi dan rumus luas permukaan. Betul. Jadi itulah apa yang kita telah lakukan pada hari ini. Kita boleh pergi ke Teva tadi sebab Teva dah ready. Okey, Teva. Boleh tak kamu jelaskan apa yang telah kamu pelajari untuk slot hari ini? Dan teroka, ya. Kita mempelajari sifat 3 dimensi dan kita cuba buat kubus. Lepas tu kita mempelajari rumus luas permukaan. Ya, tepat sekali. Okey. Okey, baiklah cikgu.
ini adalah yang orang kata rumusan dan pandangan daripada murid-murid kita dalam talian. Jadi kita nak tahu daripada rumusan daripada cikgu sendiri terhadap apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, kesimpulannya untuk hari ini kita dah mempelajari mengenai sifat-sifat geometri ya. Dari bentuk dia, pelbagai bentuk, kubus, kuboid, piramid dan prisma. Dan seterusnya kita juga mampu untuk menghasilkan formula ataupun rumus untuk mengira luas permukaan untuk setiap objek. Dan pengetahuan ini sebenarnya digunakan untuk kita mereka bentuk bangunan. Oh, itulah kata cikgu tadi asas yang digunakan juga oleh engineer dan juga arkitek pada awalnya. Okey. Dan cikgu, sebelum kita mungkin cikgu boleh datang ke sini? Jauh sangat kita cikgu. Betul. Baik, okey cikgu, setelah apa yang kita pelajari hari ini saya nampak kita dah berjaya hasilkan ini kubus. Betul. Betul? Betul. Kubus menerusi tanah liat dan juga lidi secara 3D. Betul. Ini kira 3D lah cikgu kan? 3 dimensi, betul. 3 dimensi. Satu lagi 2 dimensi. Dia tak muncul. Okey, jadi untuk adik-adik kalau nak belajar macam mana nak kira setiap bentuk itu boleh buat macam ni pun lagi senang. Ya, lagi lebih jelas dan nampak. Betul tu, kalau nak lukis kadang-kadang kita tak boleh nak imagine sangat kan. Baik, okey, itu sahaja nampak yang teroka pada hari ini. Oh, cepatnya. Cepat kan? Rasa macam cepat sangat pada 1 jam ni. Betul. Terima kasih Cikgu Faizal. Terima kasih Ili. Dan juga sama-sama dan juga terima kasih kepada adik-adik kita dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Amit Han Tapa. Tapa Perak ya? Yeah. Orang Perak. Baik, sini jauh. Baiklah, dan harapnya segala ilmu dikongsikan kepada adik-adik daripada cikgu dan juga murid-murid dalam talian dapat manfaat kepada adik-adik yang menonton dari rumah serta dapat digunakan untuk peperiksaan akan datang. Betul. Sebab ini subjek untuk tingkatan 2. Tingkatan 2. Baik. Okey, dan belum terlambat untuk Kak Eli ucapkan sekali lagi selamat Hari Guru. Selamat. Terima kasih Eli. Sama-sama dan juga selamat Hari Wesak. Oh, hari ini. Betul. Betul. Kepada kawan-kawan kita yang meraihkan. Sehingga kita jumpa lagi dalam teroka dengan banyak lagi penerokaan yang kita nak lakukan dengan adik-adik di rumah. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambat-lambat. Semua boleh lambat dalam talian.